mana sunat. Perkataan sunanus salati sunan dalam bahasa Arab tu dikatakan jamak, yang mana mufrad dianya sunnah. Yang mana mufrad dianya sunnah, mana sunnah tu satu, kalau banyak jadi ubah jadi sunan. Kalau satu tu sunnah, kalau banyak tu jadi sunan. Maka sunnah dalam bahasa Arab itu ada makna asal lugah, ada makna dalam istilah ilmu-ilmu. Maka sunnah ada guna perkataan sunnah seperti kita kata ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mana itu asalnya lafaz sama dengan sunat sembahyang pun sama, tetapi maksudnya berlainan. Yang kita kata ahli sunnah wal jamaah, ini pun sunnah juga. Yang kita hendak belajar sekarang pun sunnah juga. Yang kita orang Melayu sebut sunat itu jadi bahasa Melayu lah. Kalau kira berdengar bahasa Arab tu kena panggil sunnah, dengan secara tasydid akan nun. Panggilan tu kena betulkan dengan bahasa Arab sunnah, dengan bersadu bertasydid akan nun, walaupun bahasa Melayu kita panggil sunat sekalipun. Jadi perkataan sunnah itu ada beberapa makna. Di dalam pengajian kita ada beberapa makna. Setengahnya sunnah yang kita selalu dengarnya melawani bagi bid'ah. Bid'ah lawannya sunnah. Ada juga gitu. Sekiranya jenis-jenis perbuatan yang diamalkan, yang dibuat oleh Nabi SAW, maka dan berlaku dan ada di dalam Quran dan hadis, maka itu dikatakan sunnah, lawannya bid'ah. Dan juga kalau kita belajar ilmu hadis, kalau kita belajar hadisnya, itu pun panggil sunnah juga. Setiap-tiap perkara yang dicerita daripada Nabi SAW, daripada perkataan Nabi, daripada perbuatan Nabi, daripada takrir Nabi dan sifat-sifat Nabi pun dikatakan sunnah juga. Dan juga sunnah tu dengan maknanya benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Itu makna sunnah juga. Ada juga sunnah tu diguna pada makna perbuatan Nabi dan perkataan Nabi dan takrir Nabi. Seperti katanya kita bercakap dalam ilmu usulul fiqh, dia katanya dalil bagi kita, dalil bagi hukum fiqhnya ialah Quran dan sunnah. Dalil bagi fiqhnya ialah Al-Quran dan sunnah. Dikarenakan sunnah itu ialah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi dan takrir Nabi. Itu dikatakan sunnah juga. Dan setengah tu dalam kalau kita belajar di dalam ilmu hadis, belajar dalam ilmu hadis, dikehendaki sunnah itu maknanya setiap perkara yang dicerita daripada hal Nabi, daripada perkataan Nabi pun panggil sunnah, perbuatan Nabi pun sunnah juga, takrir Nabi pun sunnah juga. Dan ceritaan sifat-sifat Nabi, tinggi rendah, tinggi dia cakap mana, tinggi warna kulit dia putih, hidungnya macam, itu dikatakan sunnah juga. Itu dipanggil sunnah juga. Tetapi kesemuanya itu tidak dikehendak di sini. Bahkan yang dikehendak di sininya ialah sunnah, maknanya adalah perkara yang disuruh kita buat. Sunnah di sini memberi arti bahawasanya benda yang disuruh oleh syarak akan kita mengerjakan. Tapi suruhan itu, tuntutan itu sebagai tuntutan yang ringan, sekiranya kalau siapa tak buat tu tak jadi berdosa.
Itu yang dimaksud di sini dengan kata sunanus salati, beberapa sunat-sunat bagi sembahyang. Dengan maknanya setengah daripada apa dia? Sunat-sunat di sini maknanya perkara-perkara yang ditutup, yang disuruh oleh syarak akan kita mengerjakan. Sekiranya kalau kita mengerja dapat pahala, sekiranya kalau tak mengerja maka tidak ada dosa di atas ketinggalan meninggalkan. Itulah maksud dengan atas sunnah, beberapa sunat-sunat bagi sembahyang. Bukan maksudnya sunnah di sini benda yang dibuat oleh Nabi, bukannya begitu. Bukan maksudnya. Memanglah Nabi ada buat juga. Tetapi kita dimaksud dengan sunnah di sini ialah sunnah diisi ulama fiqh. Sunnah diisi ulama fiqh ialah setiap perkara yang kita buat didapat pahala sekiranya kalau tinggal itu tidak ada dosa. Yang melawani wajib, yang melawani makruh, yang melawani haram, yang melawani apa dia? Dia ada 5 tu ialah wajib, sunat, mubah, haram, makruh. Dan setengah ulama dia tambah khilaful aula satu lagi. Maka yang dimaksud di sininya ialah sunnah. Sunnah dengan mana kalau buat boleh pahala, benda tu kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal tidak ada dosa. Yang makna dia tu sama dengan kata an-naflu bahasa Arab, an-nadbu bahasa Arab. Bukan maksud di sini ialah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi pun bukan. Itu di dalam ilmu usul fiqh. Dan bukan juga setiap perkara yang dicerita daripada Nabi, bukan juga. Itu di dalam istilah ilmu hadis. Bukan maksud di sini. Tetapi memanglah setengah-setengah benda-benda sunat itu dikerjakan oleh Nabi. Tetapi kita tilik kepada benda yang dikerjakan oleh Nabi, tilik kepada bahwasanya sekiranya kalau buat dapat pahala, kalau tinggal itu tidak ada dosa. Itu yang dimaksudkan di sini. Untuk nak bagi faham tentang perkataan sunnah. Maka pendeknya maksud dengan as-sunnah, sunnah di sini yang mana mufrad bagi sunan yang dia sebut itu ialah perkara-perkara yang dituntut disuruh kita buat pada ketika kita sembahyang. Maka di sini sunanus salat, maka mengikut semua dalam kitab ini akan disebutnya beberapa perkara lagi akan datang, setengah daripadanya sunat-sunat sembahyang ialah perkara-perkara yang disuruh sebagai suruhan sunat. Ada kalanya dikerjakan sebelum pada sembahyang, ada kalanya dikerjakan tengah-tengah sembahyang, ada kalanya dikerjakan selepas pada kita sembahyang. Jadi pendek katanya kita akan belajar sunat-sunat sembahyang, mana sunat-sunat yang dikerjakan belum sembahyang, mana belum pada kita mengucap takbiratul ihram. Itu maknanya sunat-sunat yang dibuatkan, yang dikerjakan sebelum pada mulai sembahyang. Dan juga yang keduanya ialah sunat-sunat yang dikerjakan ketika kita di dalam sembahyang. Ada di dalam sembahyang. Apabila kita mulai takbiratul ihram sebelum pada nak beri salam tu, ada beberapa sunat di situ. Itulah yang paling banyaknya. Dan juga sunat-sunat sembahyang ialah sunat-sunat yang ketiganya ialah sunat-sunat yang ditutupkan disuruh sebagai suruh sunat, kita kerjakan selepas pada kita beri salam. Mana sunat selepas pada sembahyang. Jadi pendek katanya di sini sunat-sunat sembahyang di sini melengkapi 3 bagai sunat. Ialah sunat yang dikerjakan sebelum sembahyang, sunat yang dikerjakan pada ketika sembahyang, di dalam sembahyang, dan yang ketiganya ialah sunat yang dikerjakan selepas pada kita beri salam. Maka itulah yang kita akan belajar. Jadi kita sepatut ingat bahawasanya sembahyang ini, yang bersangkutan dengan sembahyang ini ada beberapa perkara. Satunya
Sebagaimana sebut di sini ialah sunat-sunat bagi sembahyang. Sembahyang ada sunat-sunat baginya, ada wajib bagi dia, ada syarat bagi dia. Maka yang ada yang wajib bagi sembahyang tu kita katanya rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang. Maka memanglah rukun-rukun sembahyang tidak dibuat melainkan pada ketika kita sembahyang. Sebab rukun sembahyang tu ialah apa dia? Ialah juzuk-juzuk bagi sembahyang. Seperti takbiratul ihram, niat, berdiri baca Fatihah, rukuk, i'tidal hingga seterusnya. Itu dikatakan wajibatus solat. Benda-benda yang wajib di dalam sembahyang, maknanya kena atas rukun-rukun bagi sembahyang. Jadi benda-benda wajib bagi sembahyang kena atas rukun-rukun bagi sembahyang. Yang katanya 13 itu. Dan juga sembahyang tu ada syarat dia. Syarat sembahyang ada dua pula, ialah syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Yang mana syarat wajib itu ialah seorang yang akil, yang balik. Kalau orang gila tak wajib sembahyang, kalau kanak-kanak tak wajib sembahyang. Apa dia lagi? Suci daripada haid. Maka sekiranya kalau kedatangan haid dan nifas tak wajib sembahyang. Itu syarat-syarat nak jadi wajib sembahyang. Dan juga setengah daripadanya ialah syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Maka syarat-syarat sah sembahyang seperti apa dia? Setengah daripadanya menghadap kiblat, menutupi aurat dan bersuci daripada hadas dan najis. Begitulah. Itu syarat bagi sah sembahyang. Dan satu lagi pulanya syarat bagi sah sembahyang itu bertamyiz. Kalau tak bertamyiz, sembahyang dia tidak sah. Apabila kanak-kanak tu belum bertamyiz, maka sembahyang dia tidak sah. Apabila kanak-kanak tu dah sampai umurnya, dah tamyiz walaupun belum balik, maka sembahyang dia tu sah. Itulah syarat-syarat dia, rukun-rukun dia dan sunat-sunatnya. Maka sunat sembahyang yang setengah daripadanya ulama cakap dengan kata adab-adab sembahyang. Ada adab yang dikerja ketika belum sembahyang dan di dalam sembahyang dan ketika selepas pada sembahyang, yakni selepas pada beri salam. Itu pun masuk dalam sunat-sunat sembahyang yang kita akan belajar di sini kesemuanya. Itulah maksud katanya sunanus salatis. Beberapa sunnah-sunnah bagi sembahyang. Mana perkara-perkara ni sekiranya kalau kita kerja dapat pahala, sekiranya kalau tak kerja itu, kalau tak buat, maka tidak ada dosa. Dan satu lagi, sepatut kita tahu bahawasanya setiap-tiap sunnah, sebab sunnah di sini dengan maknanya perkara yang disuruh oleh syarak, tetapi suruhan dia tu tak sampai setakatan wajib. Maka sunnat itu dia ada suatu kaedah di dalam usul fiqh. Dia katanya al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Suruh dengan sesuatu, larang daripada lawannya. Apabila syarak suruh kita, tak kira suruh wajib pun sama, suruh sunat pun sama, maka dilarangkan dengan lawannya. Maka sebab itulah kalau disuruh kita sembahyang 5 waktu, dilarang kita tak sembahyang. Disuruhkan kita sembahyang 5 waktu, pada maknanya dilarang kita tak sembahyang. Sebab itulah kalau orang tak sembahyang berdosa. Maka benda wajib disuruh, benda wajib sekiranya kalau tidak mengerjakan benda wajib masuk dalam hukum larang. Setiap larang itu larang dengan secara keras ialah haram.
Sebab tu tinggal benda wajib adalah haram. Sebab masuk di dalam larangan. Maka begitu juga kalau sunnah, benda yang disuruh juga. Maknanya ada larang yang lawan dia juga. Seperti sunat kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya ada kalau kita tak mengucap, maknanya disuruh kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim belum pada bismillah. Disuruh kita baca doa iftitah belum pada nak baca a'udzubillah atau belum pada nak baca bismillah dalam sembahyang. Maka suruh tu suruh sunat, maka larang tak baca juga. Tetapi larang tu sebagai larang makruh, artinya khilaful aula. Pendek katanya, benda wajib kalau tak mengerjakan benda wajib adalah haram. Benda sunat kalau tak kerjakan benda sunat adalah hukumnya makruh, artinya hukumnya khilaful aula. Itu mengikut khilaf-khilaf ulama pada panggilan dia. Jadi pendek katanya setiap-tiap benda sunat kalau tak kerja masuk dalam hukum makruh. Sebab tu kita katanya kalau orang sembahyang dia tak baca doa iftitah, dan juganya doa iftitah tak wajib. Sebab tu kalau orang tak baca doa iftitah tidak haram, tak membatalkan sembahyang. Tidak haram, tidak membatalkan sembahyang. Sebab suruhlah baca doa iftitah, tapi suruh bukan suruh wajib. Bahkan suruh itu ialah suruh sunat. Maka sekiranya kalau kita tak baca, sembahyang tak batal, tidak berdosa. Cumanya ada dalam hukum makruh, artinya di dalam hukum khilaful aula. Begitu. Tak macam kita tak baca baca Fatihah, sekiranya kalau imam tidak menanggung, maka itu kalau tak baca tu haram, lagi pulanya membatalkan sembahyang. Selepas pada kita takbiratul ihram terus kita rokok. Padahal baca Fatihah kita tidak ada imam yang menanggung, maka haram buat begitu serta membatalkan sembahyang. Sebab suruh baca Fatihah itu ialah suruhan yang wajib. Sekiranya tak baca haram, lagi pulanya membatalkan sembahyang. Tak sama dengan suruh baca doa iftitah. Suruh baca doa iftitah dan lain-lain lagi. Maka sekiranya kalau kita baca dapat pahala, tetapi kalau tak baca tidak haram, lagi pulanya tidak membatalkan sembahyang. Tetapi kalau tak baca tu, imam masuk dalam hukum khilaful aula, imam masuk dalam hukum makruh. Begitulah. Itu tentang sunanus salati. Beberapa perkara yang disunat bagi sembahyang. Maka dia katanya lis salati sunanun katsiratun, bagi sembahyang ada bagi sembahyang, tak kiralah sembahyang dengan secara umum, tak kiralah sembahyang ini sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Lis salati ada bagi sembahyang sunanun beberapa sunat katsiratun yang banyak. Ada bagi sembahyang itu beberapa sunat yang banyak. Maka macam kata tadilah, sunat-sunat yang banyak itu terbahagi kepada 3 bagai. Satunya sunat yang dikerjakan belum sembahyang, ialah belum pada kita mengucap takbiratul ihram. Dan sunat yang dikerjakan ketika kita bersembahyang, ialah mulai daripada takbiratul ihram sampai beri salam. Dan juga sunat-sunat yang disunatkan kita mengereja selepas pada kita beri salam. Pendek katanya, tiga-tiga bagai itu kita bercakap katanya sunat-sunat sembahyang, mana sunat-sunat yang bersangkutan dengan sembahyang. Maka dia katanya sunat lis salati bagi sembahyang itu ada bagi sembahyang itu beberapa sunat yang banyak. Nadhkuru menyebut oleh kami, saya nak terjemah sebiji-sebiji, satu kelimah. Nadhkuru menyebut oleh kami minha setengah daripadanya khamsamiati sunnatin, 500 sunnat. Fakat hanyalah.
sekadar itu saja. Maknanya sunat-sunat sembahyang itu memanglah banyak, tetapi yang dia hendak sebut di dalam kitab ini 500 saja. Bukan arti katanya sunat-sunat sembahyang itu tersimpan, tersakat pada 500 saja, bukan maksudnya begitu. Bahkan ada setengah juga, setengah ulama tu dia adakan kitabnya, dia menyebutkan sunat bagi sembahyang 600 lebih pun ada. Setengah ulama tu bilang sampai 600 pun ada. 600 lebih pun ada. Tetapi di sini dia akan sebut 500 saja untuk kita, untuk dalam kitab ni saja. Dengan maknanya lebih pada 500 tu ada lagi lah. Lain pada 500 yang dia sebut di sini ada lagi. Beberapa benda yang jadi sunat yang bersangkutan dengan sembahyang tu banyak lagi. Cumanya dia nak sebut di sini 500 saja. Bukan arti katanya tak lebih daripada 500, tak kurang daripada 500 sunat tu, bukan maksudnya begitu. Maknanya yang maksud di sininya, yang dia nak sebut, yang dia nak cerita bagi kita tahunya ialah 500 benda, 500 sunat saja. Maknanya lebih pada itunya dia tak sebutlah. Itu maksudnya. Bukan katanya tersimpan, tersakat pada bilangannya 500 sunat, tak lebih tak kurang, bukan dia begitu. Kata 500 sunat saja dia nak sebut di sini. Dia akan sebut dalam kitab ini. Boleh maknanya benda tu banyak lagi lah. Setengah katanya 600 lebih, setengah kata 500 lebih. Itu khilaf-khilaf pada panggilan-panggilan, pada bilangan-bilangan mereka. Pada mereka ialah ulama-ulama. Itu yang maksud katanya lis-salati, sabit bagi sembahyang, sunanun kathiratun, beberapa sunat yang banyak, nadhkuru menyebut oleh kami, minha setengah daripadanya, setengah daripada banyak itu, khamsamiati sunnatin, 500 sunat saja. Yang nak sebut di sini dalam kitab ini, dia nak ceritanya 500 sunat saja. Maka mana dia 500 sunat itu, maka di sini musannif akan mulai dengan sunat-sunat yang dikerjakan sebelum pada kita mengucap takbiratul ihram, belum pada kita masuk di dalam sembahyang. Maka macam kata tadilah, ada sunat dikerja sebelum, di tengah, di belakang. Begitulah. Maka di sini dia katanya wahia, dan iaitu beberapa sunat yang banyak tadi, wahia dan ia beberapa sunat yang banyak tadi. Satunya al-azanu, ialah azan. Maklumlah azan itu setengah orang Melayu panggil bang. Al-azanu ialah azan. Maka azan ini ialah setengah daripada sunat-sunat yang dikerjakan sebelum pada sembahyang. Maka kita tak payah hurai banyaklah tentang azan itu. Tetapi sepatut kita tahu katanya azan ini setengah daripada sunat-sunat sembahyang juga. Setengah daripada sunat-sunat sembahyang juga. Walaupun tujuan asal bagi azan itu ialah untuk nak memberitahu dengan masuk waktu sekalipun. Walaupun asal tujuan bagi azan itu ialah nak beritahu akan masuk waktu sekalipun. Tetapi dia adalah setengah daripada sunat-sunat sembahyang juga. Ialah perkara yang disunat mengereja sebelum pada sembahyang. Itulah. Maka dia dia ada khilaf lah di antara di antara ulama tu. Masalahnya azan pada apa dia khilaf pada hukum dia, tapi yang masyhurnya azan itu adalah sunnah. Sunnah itu azan adalah hukum dia sunat. Tetapi kita kena tengok pula, kalau kita sembahyang seorang diri ke kita nak sembahyang berjamaah.
kalau kita nak sembahyang seorang-seorang diri, maka sunnah aini. Tetapi kalau kita nak sembahyang berjamaah, maka adalah sunnah kifayah. Kalau kita nak sembahyang seorang diri, kita nak sembahyang seorang saja, tidak berjemaah, mana kita nak sembahyang seorang di rumah ke masalan, maka azan tu adalah sunat, tetapi sunat aini. Sunat aini. Tetapi kalau kita nak sembahyang berjamaah ramai-ramai, maka adalah hukum dianya sunnah kifayah. Bukan fardu kifayah, sunnah kifayah. Maknanya nak lepas tututan sunat tu ada bagi seorang daripada ramai-ramai itu azan. Maka lepas daripada tututan sunat. Begitu dah, sama juga dengan hukum lagi akan datang ialah iqamah. Kita ingat begitu, jadi maknanya azan tu hukum dianya ada kalanya sunat aini, ada kalanya sunat kifayah. Begitulah hukum dia, tengok keadaan kitanya. Kalau kita sembahyang seorang, tidak ada yang lain bersama dengan kita, tidak ada siapa bersama dengan kita nak sembahyang, maka sunat aini. Tapi kalau ramai-ramai itu sunat kifayah. Begitu pendek katanya, azan ini adalah sunat bagi sembahyang. Itu azan. Lepas tu apa dia, kita yang lain lagi tu tafsir dia tu kita dah maklum, kita tak payah mendalamilah. Dan yang keduanya ialah al-iqamah. Kita iqamat, maka iqamah zan itu setengah daripada benda yang disunat kita mengerja sebelum pada sembahyang juga. Maka hukum dianya sama dengan hukum azan tadi. Hukum dianya sama dengan hukum azan. Setengah katanya sunat aini. Apa dia? Kalau kita seorang diri itu, maka sunat aini. Tetapi kalau kita ramai-ramai seperti kita berjamaah, maka adalah sunat kifayah. Begitulah. Iqamah. Kenapa panggil iqamah? Azan, kenapa panggil azan? Sebab azan tu asalnya, sebab kita kata tadinya, azan tu tujuan asalnya ialah nak beritahu dengan masuk sembahyang. Sebab munasabah dengan makna azan pada lurahnya ialah memberitahu. Azan ialah maknanya memberitahu. Sebagaimana ayat katanya, wa'adzim finnasi bil haji. Wa'adzim finnasi bil haji. Hendak memberitahu oleh kamu, wahai Ibrahim, pada manusia dengan haji. Jadi itu azan pada lurahnya, pada asal lurahnya makna memberitahu. Sebab tu apabila kita bila mengucap Allahu Akbar itu maknanya dia nak beritahu kata waktu sembahyang dah masuk. Begitu. Sebab munasabahnya panggil azan, sebab azan makna asalnya makna memberitahu, i'lam, memberitahu. Adapun iqamah pula daripada qamah, asalnya daripada makna berdiri. Kalau qama yakum qiyam, itu makna berdiri. Itu makna berdiri. Qama yakumu qiyam, maknanya berdiri. Seperti katanya rukun sembahyang, salah satu pada rukun sembahyang ialah berdiri, ialah qiyam. Adapun sini jadi aqama yuqimu iqamah. Iqamah tu maksud di sininya ialah mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang maknanya apabila Bilal itu mengucap Allahu Akbar, maknanya dia beritahu katanya nak mulai berdiri sembahyang. Nak mulai sembahyang. Sebab tu dikatakan iqamah. Sebab tu dia apabila Bilal itu mulai qomat, selepas pada Bilal tu qomat, kita pun bangkit, bangun, berdiri untuk nak mulai sembahyang. Sebab tu dikatakan qomat, iqamat. Maknanya mendirikan sembahyang. Apabila orang dengar ucapan iqamah, maka dia tahu katanya sembahyang akan dimulainya sekarang. Sebab tu dipanggilnya iqamah.
maka dia pun setengah daripada apa dia? Setengah daripada sunat-sunat yang disuruh kita buat sebelum pada sembahyang. Itu dah dua perkara. Yang ketiganya al-intisabu qa'iman. Al-intisabu qa'iman. Al-intisab mana betul. Betul mana kira di sakat tulang belakang. Betul qa'iman keadaannya berdiri. Mana berdiri betul. Al-intisabu qa'iman. Betul. Jangan bengkok. Maksudnya. Jangan menunduk. Jangan bercenderung. Jangan sengit. Tu mana intisab, mana betul. Jangan menunduk. Begitulah. Qa'iman mana yang berdiri. Ini kalau orang nak sembahyang berdiri. Tapi mana berdiri betul lah. Cakap mudah-mudahnya berdiri betul. Tapi di sini adalah sunat. Sebab kita dah cakap sekarang belum pada kita nak mulai takbiratul ihram di sini. Adapun kalau katanya yang bilang katanya berdiri adalah rukun bagi sembahyang, itu rukun sembahyang, itu lain. Ini maknanya belum pada kita nak mengucap takbiratul ihram, belum pada kita nak mengucap takbiratul ihramnya, sunat kita berdiri betul dulu. Sunat kita berdiri betul lebih dulu belum pada kita nak mengucap takbiratul ihram. Sebab syarat bagi nak sah takbiratul ihram ialah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri ialah keadaan berdiri yang betul. Dengan maknanya kalau kita takbiratul ihram bagi orang yang hendak sembahyang berdiri, kalau takbiratul ihram dalam keadaan belum berdiri, maka takbiratul ihram tidak jadi. Sebab tu sunatnya belum pada kita nak mengucap takbiratul ihram, maka kita berdiri itu jadi betul dulu. Jadi maknanya kita berdiri betul, kemudian nak usallilah, kemudian kita takbiratul ihram. Maka berdiri betul belum pada kita nak mengucap usalli, dan belum pada nak baca apa-apa lagi, belum pada nak mulai takbiratul ihram tu adalah berdiri betul, tu adalah sunat. Itu yang dimaksud di sini. Tak menafilah bahwasanya berdiri betul tu adalah rukun sembahyang. Rukun tu adalah benda yang wajib. Yang kita bilang katanya berdiri itu, kalau tak kuasa berdiri maka duduk, maka itu berdiri itu adalah rukun bagi sembahyang. Di sini berdiri betul ni yang katanya sunat itu ialah kita berdiri betul belum pada kita nak mulai takbiratul ihram. Situ jadi sunat. Yang keempatnya an yufarrija baina qadamayhi. An yufarrija bahawa meruangkan baina qadamayhi, di antara dua tapak kakinya. Dua tumitnya, dua tapak kakinya. Mana apabila kita berdiri ni nisbah bagi orang yang sembahyang berdiri. Maka yang sunat yang keempatnya ialah dua tapak kaki itu jangan rapat. Itu. Jangan rapat. Jangan rapat. Maknanya sekiranya kalau kita sembahyang dalam keadaan berdiri, maka dua tapak kaki kita letak kat lantai itu rapat, sebelah kanan dengan sebelah kiri, maka adalah hukumnya makruh. Begitu. Maka adalah hukumnya makruh. Nak bagi lepas daripada makruh, kita buka sikit. Bagi ada ruang di antara dua tapak kaki. Itulah. Yang kelimanya an yakuna, bahawa adalah ia at-tafrij, bahawa adalah renggang tadi tu, ruang tadi, qadra shibrin, qadar satu jengkal. Ini sunat lain.
buka tadi tu satu sunat. Buka sekadar satu jengkal, ini sunat lain pula. Dengan maknanya, kalau kita letak kaki kita rapat begini adalah hukumnya makruh. Letak tapak kakinya adalah makruh. Kalau kita letaknya begini, tapak kaki kita tu adalah makruh. Maka nak bagi lepas pada makruh, nak dapat sunatnya, kita buka. Sakat mana pun tak kira. Luas sikitnya, artinya setakat ni saja, tak janji jangan rapat. Dah dapat pahala sunat. Dan kalau kita buka boleh satu jengkal, maka itu sunat yang lain pula. Semata-mata kita buka jangan rapat tu dah dapat satu sunat. Dah dapat satu sunat. Dan kita buka tu, kita renggangkan, ruangkan qadar satu jengkal. Tak lebih, tak kurang. Maknanya kira-kira tengok pada jakaan, tak mesti kita ukur pun. Tapi qadarnya satu jengkal itu sunat yang lain pula. Dengan maknanya kalau kita buka tapak kaki kita tu tak sampai satu jengkal atau lebih pada satu jengkal, kita dapat pahala tafrij saja. Dapat pahala tidak merapat tapak kaki. Tetapi kalau kita buka tapak kaki kita, renggangkan pada satu jengkal tu, mana 2 kali pahala kita dapat. 2 kali pahala. Maka satu jengkal tu, sakat mana jengkal, dia satu jengkal tu maksudnya tak macam Melayu kita lah. Dia satu jengkal, kita orang Melayu antara dua ni. Jemaah tengok di sini. Dia antara hujung ibu jari dengan jari telunjuk. Tapi bukan maksud di sini. Dia kandaki satu jengkalnya ialah kita buat begini. Kita buat begini, maknanya hujung clicking dengan hujung ibu tangan. Dia kandaki jengkal di sini ialah hujung clicking, jari clicking dan ibu tangan. Maknanya lebih kurangnya begitu. Tengoklah masing-masing lah. Lebih kurangnya begitu. Itu maksud dengan satu jengkal. Maka kalau tengok dalam itu, dia katanya lebih kurangnya 15 sen. 15 sen, hampir-hampir setengah. 15 sen, 15 sen, lebih kurang itulah. Itu dia maksud katanya satu jengkal. Maknanya dia antara clicking, hujung clicking dengan hujung ibu tangan. Itu satu jengkal. Ya, perempuan pun sama dengan orang lelaki. Itu sunat yang kelima. Jadi bukanya kita, tapi tak payah kita ukur lah. Tengok tu lebih kurangnya begitulah. Jangan kita tengok ni luar pada sejengkal, kita masuk sikit. Kalau kita tengok ni tak sampai sejengkal, kita buka sikit, tengok dengan mata lah. Maknanya ukur dengan mata, bukan ukur dengan pengukuran dia betul-betul tu, bukan dia lah. Tak payah kita tunduk letak jari kat lantai tu, tak payah begitulah. Kita tengok dengan mata kita, katanya ni dah dapat satu jengkal. Jadilah. Walaupun kalau ukur sengotinya ada lebih ada kurang, biarlah. Jadi tengok kita tu, satu jengkal tu kira dengan pandangan mata kita. Kalau kita tengok kat kaki kita, tengok macam sepik lagi, tak sampai satu jengkal, kita buka sikit. Kalau tengok tu nampak macam luah lebih pada satu jengkal, kita masuk sikit. Begitulah. Itu satu sunat pula. Ini kita buat belum pada sembahyang. Ukur dengan mata lah, tengok dengan mata, dengan secara lebih kurang begitulah. Tak payah kita ukur dengan jari, tunduk, letak jari kat lantai antara dua belah kaki tu. Bukan ya begitu, tak suruh sampai begitulah. Ini kita buat belum pada kita mulai takbiratul ihram. Jadi maknanya yang naknya kita mulai pada takbiratul ihram, kita dah siap segalanya. Kita dah berdiri betul,
kita dah letak tapak kaki, bukakan tapak kaki itu dengan qadar yang disunat, barulah kita nak mulai sembahyang, mulai takbiratul ihram. Yang keenamnya an-nazaru, tilik, melihat, menilik, ila maudhi'is sujudi, kepada tempat sujud. Menilik, melihat, tengok kepada tempat sujud. Ini pun tak payah belum pada solat kita letak dahi dulu atas lantai untuk nak tahu di mana tempat kita nak sujud. Tak payah buat begitulah. Kita agak-agaklah di mana tempat kita nak letak dahi kita lagi. Kalau kita sujud, di mana tempat letak dahi kita. Dengan secara lebih kurang begitulah. Jadi ini belum pada kita nak mulai takbiratul ihram lagi. Tetapi benda ini akan terus mulai daripada belum sembahyang, belum pada kita nak mulai takbiratul ihram tu, kita dah mulai tengok kepada tempat sujud dah. Jadi apabila kita takbiratul ihram tu dalam keadaan tengok kepada tempat sujud. Yang kita maklum bahawasanya katanya setengah daripada sunat sembahyang itu tengok kepada tempat sujud, bukan katanya selepas pada Allahu Akbar barulah tengok pada tempat sujudnya, bukan maksudnya begitu. Nah, jadi benda ini kita buat belum pada kita nak mulai takbiratul ihram, yang kita selalu dengar katanya disunatkan tengok kepada tempat sujud apabila kita sembahyang. Memanglah cakapannya begitu, tetapi maksudnya nak mulai tengok kepada tempat sujud tu bila? Belum pada nak mulai takbiratul ihram. Maknanya ketika kita mulai takbiratul ihram, kita dah tengok kepada tempat sujud. Begitulah. Jadi maknanya tengok kepada tempat sujud ini, tilik kepada tempat sujud ini dibuat sebelum pada kita mulai takbiratul ihram dan terus sampai beri salam. Begitulah. Jadi maknanya mulai tengok kepada tempat sujud tu bila? Mulai tengok belum pada ucap takbiratul ihram, supaya ketika kita takbiratul ihram kita dah tengok kepada tempat sujud. Dah tengok kepada tempat sujud. Maka hikmahnya beberapa perkara. Satunya, kalau kita belum pada kita nak mulai sembahyang tu, kita tengok pada tempat sujud kita, barangkalinya kalau ada najis boleh kita mengelakkan. Lagi pulanya tengok kepada tempat sujud ini lebih tenang hati, lebih khusyuk hatinya daripada kita tengok ke lain. Sebab lagi pulanya hikmat daripada suruh kita tengok pada tempat sujudnya ialah supaya merendahkan mata kita, supaya tak terakak kepada lain-lain. Jadi terlebih khusyuk kita tengok kepada tempat sujud. Maka sekiranya kalau kita dalam sembahyang tengok ke sana, tengok kepada lain daripada tempat sujud, itu adalah makruh. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, walaupun tak gerak muka sekalipun, muka kepala kita tak bergerak, tetapi mata kita tu sekali kiri sekali kanan, maka itu adalah makruh. Jadi pandangan mata kitanya ialah apa dia? Pandangan mata kitanya ialah tetap kepada tempat sujud. Malaikan kalau ada di tempat sujud itu ada apa? Ada benda yang melalaikan kita daripada khusyuk. Contohnya, kita tak perasan, tengok-tengok di tengah sembahyang tu ada gambar-gambar tempat sujud kita. Nak mengelak daripada gambar tu tak boleh, maka sunatnya kita pejamlah. Sebab kita nak mengelak tak boleh nak. Tiba-tibanya kita tak perasan, kata ada benda, ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan betul dengan tempat sujud kita. Maka sekiranya kalau kita tengok di situ, nampak gambar itulah, atau nampak tulisan itu, jadi nak baca, jadi nak perhati kepada gambar itu, maka jangan tengok pada tempat sujud. Bahkan sunatnya ketika itu kita pejamkan mata. Sebab kalau kita tengok kepada tempat sujud, ada benda-benda gitu. Jadi pendek katanya,
kalau tidak ada apa-apa kepada tempat sujud, kita tengok tak melalaikan kita, seperti biasa-biasanya kita tengok tak melalai, seperti sejadah kita ataunya kapet-kapet ada kat masjid, kat surau tu tak melalaikan kita, tengoklah pada tempat sujud. Tetapi sekiranya kalau tempat sujud itu ada benda yang melalaikan hati kita, menghilangkan khusyuk kita, maka sunatnya pejam mata. Sunatnya pejam mata, jangan kita tengok kat lain. Itu tak kena dengan cara. Jangan kita tengok kat lain. Tak boleh tengok tempat sujud, pejam mata. Ingat begitu. Tak boleh nak tengok pada tempat sujud, jangan tengok kat lain. Bahkan afdalnya kita, sunatnya kita pejamkan mata. Begitulah. Itu satu sunat yang disunatkan kita buat belum pada kita mulai takbiratul ihram. Yang ketujuh, ayyudiman nazarah, bahawa mengekalkan akan tilik, akan tengok itu ila mawdi'is sujud, kepada tempat sujud, fi jami'i salati, pada sekalian sembahyangnya. Haitsu fataha ainaihi, sekira membuka ia akan dua matanya. Mana tak pejam lah, buka dua mata tu mana tak pejam. Yang ketujuhnya ayyudiman nazara, bahawa mengekal, yudima mengekal, an-nazara akan tengok, tilik. Tilik tu bukan maksudnya perhati, tengok saja. Tengok saja. Bukan nazar tu mana perhati tengok kepada tempat sujud tu, maknanya maksud dengan nazar tu ya, bukan nazar mana fikir tilik tu, bukan dia begitu. Nazar mana tengok saja. Jangan fikir tengok di kat lantai tu apa benda kat lantai buat daripada simin ni di mana, jadah ni kat mana, itu melalaikan pula. Lebih baik kita pejam. Tengok saja mana mata kita tuju ke situ. Tengok kepada tempat sujud, mana mata kita tuju kepada tempat sujud. Bukan suruh perhati kepada tempat sujud. Tengok dengan perhati itu lain. Tengok dengan perhati itu lain. Sebab tu lebih senang ni kata tengoklah. Maknanya tujukan mata pandangan kita kepada tempat sujud. Jangan dia perhati tu tempat sujud benda apa pula tu. Itu melalaikan, itu makruh pula. Tengok saja. Jangan tengok tu comel juga lantai ni. Itu jangan tengok sampai perhati begitu. Itu makruh pula. Lebih baiknya kita pejam. Begitulah. Ayyudima mengekalkan, akan tengok ila sujud, ila mawdi'is sujud, kepada tempat sujud, fi jami'i salati, pada seluruh, pada sekalian sembahyangnya. Mana mulai daripada awal sampai akhir. Mulai daripada takbiratul ihram sampai beri salam, kekalkan, teruskan akan tengok kita kepada tempat sujud. Tapi kata sunat tengok kepada tempat sujud, mengekal akan tengok pada tempat sujud tu, haitsu fataha ainai, sekira membukakan dua mata. Mana sekiranya kalau dia tak pejam. Kalau dia sembahyang tak pejam, lagi pulanya sembahyang dalam keadaan buka dua mata tu lebih afdal daripada kita sembahyang pejam. Begitu. Jadi maknanya asalnya begitulah. Kita teruskan tengok kita kepada mata, pandangan mata kita kepada tempat sujud. Sekiranya kalau kita tak pejam. Lepas tu masalah sembahyang dalam keadaan pejam tu nanti kita cakap lain. Jadi masalah mengekalkan tengok kepada tempat sujud pada seluruh sembahyang, mulai pada awal sampai akhir, mulai pada takbiratul ihram, bahkan sebelum pada takbiratul ihram dah disuruh kita tengok pada tempat sujud macam tadi. Dan apabila kita mulai takbiratul ihram, dah mata kita dah tuju kepada tempat sujud sampai kita beri salam. Di situ. Tetapi ada diistisnakan beberapa masalah, seperti satunya seperti tadi, sekiranya kalau ada di tempat sujud itu benda yang melalaikan kita,
melalaikan, menghilangkan khusyuk kita dengan sebab ada rupa-rupa benda atau dengan ada lukisan tulisan-tulisan, maka lebih baiknya kita jangan tengok kepada tempat sujud, bahkan kita pejam mata. Dan setengah daripadanya malaikan ketika kita mengucap illallah pada ketika tasyahud awal ataunya tasyahud akhir. Ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita kata illallah tu disunat kita tengok kepada jari kita, jari telunjuk kita yang sebelah kanan. Sebab ketika illallah tu disunatkan kita akakkan jari kan. Disunatkan kita akak jari, maka di ulama katanya ketika itu sunat ketika kita mengucap illallah, di situ hati kita ingat, disunatkan pada hati kita ingat pada satu, Allah Ta'ala satu saja, wahdaniyah, keasaan Allah, keasaan Allah. Ingatlah hati keasaan Allah, tauhid Allah, dan hati kita ingat begitu. Mata kita tengok kepada jari, jari kita akad, mulut kita kata illallah. Jadi ketika itu beberapa perbuatan yang dilakukan. Mulut kata illallah, ketika mulut kata illallah, jari diangkat, jari telunjuk sebelah kanan diangkat, mata tengok kepada jari. Maknanya kita pindahkan daripada tempat sujud, belum pada mengucap illallah, mata kita di tempat sujud. Apabila kita baca illallah, jari kita akad, mata kita tengok kepada jari, maka hati pun ingat kata Tuhan satu, keasaan Allah. Itu disunatkan supaya di situ beberapa anggota dikerjakan. Itu satu masalah. Dan masalah lagi pulanya, seperti disebut oleh Imam Baghawi dan Imam Mutawalli, dia katanya ketika berdiri, dia katanya begini, lain sikit pada yang kita maklum. Dia katanya ketika kita berdiri dan ketika kita i'tidal, ketika kita duduk antara duduk tahiyat, duduk antara dua sujud, maka tengoklah kepada tempat sujud. Tetapi kalau kita rokok, dia katanya tak payah tengok pada tempat sujud, bahkan tengok kepada tapak kaki, tengok pada tumit, tengok pada tapak kaki. Tengok kepada tapak kaki, dia katanya, bukan tengok pada tempat sujud. Itu mengikut perkataan Imam Baghawi dan Imam Mutawalli. Dia katanya ketika kita rokok, jangan kita tengok kepada tempat sujud, bahkan sunatnya tengok kepada kaki. Tengok kepada tapak kaki lah, mudah katanya. Dan ketika sujud, tengok kepada hidung dia. Kita tengok kepada hidung. Jadi mata kita tu tuju kepada hidung. Dan pada ketika duduk, dia tengok kepada ribanya, tengok pada pohon dia lah. Itu mengikut perkataan bagi Imam Baghawi dan Mutawalli. Tapi itu ada khilafnya. Itu ada khilaf. Setengah katanya teruslah tengok kepada tempat sujud, mana-mana kelakuan sekalipun. Begitulah. Itu maksudnya ayyudima, bahawa mengekalkan an-nazara, akan tengok, akan melihat ila maudi'is sujud, kepada tempat sujud, tempat kita letak dahi ketika kita sujud. Maudi'is sujud, tempat sujud, mana tempat dahi. Kalau kita sujud, dahi kita jatuh kat mana, kita tengok di situlah, agak-agaklah. Fi jami'i salatihi, pada seluruh sembahyang, pada awal sampai akhir, mulai pada takbiratul ihram sampai beri salam yang kedua. Haisu, sekira, sunat mengekal tadi tu, haisu fataha ainaihi, sekira membuka akan dua matanya. Jadi masalahnya kita sembahyang dengan keadaan pejam itu setengah katanya makruh. Malaikat kalau kita pejam itu lebih khusyuk daripada kita buka mata.
Tetapi kalau sama-sama, pejam dengan tak pejam tu sama, maka lebih sunatnya kita buka mata. Sebab kita buka mata tu terlebih selamat daripada daripada apa, daripada kena najis. Barangkali kalau kita pejam tu tak perasan, tak sedar pun kalau najis ada ke depan kita. Tetapi kalau kita buka mata, kalau ada najis ada apa, kita boleh tengok, kita boleh tahu. Begitulah. Tetapi kalau terlebih khusyuk, dengan pejam, maka sunatnya kita pejam. Itu yang sahihnya begitu. Tapi ada juga setengah ulama katanya sama saja di antara pejam dan buka mata. Jadi maknanya tidak ada perbezaan, bukan katanya afdal kita buka mata daripada pejam, setengah katanya tak begitu. Tetapi yang masyhurnya macam tadilah. Sekiranya kalau kita lebih khusyuk dengan pejam, maka afdal kita pejam. Kalau bersamaan di antara pejam dengan tak pejam, pejam pun khusyuk sakat ni juga. Kalau tak pejam pun begini juga. Maka afdalnya kita buka mata. Itulah hukum dia ni. Itu mana katanya haitsu fataha ainaihi. Kita ambil satu lagi munasabahnya. Yang kedelapan, itraqur ra'si qalilan, menundukkan kepala sedikit. Jadi maksudnya yang ni dia tak berlawan ni dengan yang tadi kata berdiri betul. Sebab diri betul tu kita tak kira di leher. Kita tak kira di leher. Maknanya betul, maknanya tulang belakang kita tu kira di belakang, mulai daripada lutut, mesti betulkan. Dari pulanya belakang, tulang belakang tu dibetulkan. Itu al-intisab qa'iman dulu. Adapun menunduk di sini kita sakat leher saja. Menunduk. Itraqur ra'si, menunduk kepala, maknanya sakat leher saja. Jangan menunduk sampai tulang belakang tu. Jadi maknanya yang kata berdiri betul, ia kira sakat ni saja. Mulai daripada mana di tulang belakang sampai ke bawah. Yang kata sunat menunduk kepala, mana sakat ni. Di mana tunduk tu dengan leher. Dengan leher. Katanya berdiri betul, sebab tu katanya macam mana suruh berdiri, dulu suruh berdiri betul, sekarang suruh menunduk pula, menunduk kepala. Dia tak melawan ni. Jadi maknanya belakang kita jadi betul, kepala turun sikit. Gitu. Jangan banyak sangat pun makruh juga. Kalau tak menunduk pun makruh juga. Jadi maknanya antara itulah, antara sangat, kalau menunduk sangat sampai hampir-hampir dagu nak sampai ke dada tu, kalau kita menunduk, kalau gini, jadi dagu kita hampir-hampir nak sampai ke dada, itu makruh pula. Jangan kita betul gitu sekali straight dengan belakang tu. Betul straight daripada belakang sampai ke kepala, itu pun makruh juga. Tunduk sikit. Antara itulah. Itu dia kandakkan menundukkan kepala sedikit. Itu menunduk kepala. Maknanya menunduk kepala guna leher. Guna leher. Kira di leher. Di sendi leher lah. Mudah katanya sendi leher. Itu maksud dengan menunduk kepala. Guna sendi leher. Kalau kata betul berdiri betul, guna belakang. Sendi belakang. Itu dia berbeza. Dia antara berdiri betul dengan menunduk kepala boleh dibuatkan kesemuanya. Jadi maknanya kepala kita menunduk sedikit tak menafi kata berdiri betul. Sebab berdiri betul kira kat tulang belakang. Menunduk kepala kira sendi leher. Begitulah. Itu yang dimaksudkan. Jangan kita keliru. Berdiri betul nak kira kat mana? Kira di jangan bongkok. Jangan bongkok. Berdiri betul jangan bongkok, mana tulang belakang betul. Itu sekadar dapat. Masalah berdiri betulkan tulang belakang, itu sekadar dapat lah.
Adapun menunduk ialah guna sendi leher. Itu berbezanya. Abi, maka kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung yang ke-9, as-siwaku. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأنا